Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini saya Nur Ashikin binti Abdullah akan membentangkan hasil dapatan kajian saya bersama rakan penulis Encik Kuah Wei Pun dari Kolej Komuniti Sungai Petani yang bertajuk E-Learning on the Go, memahami pengetahuan, sikap dan motivasi pelajar program terapi kecantikan dan spa. Pelbagai kegusaran yang timbul apabila ingin melaksanakan kaedah e-learning daripada pihak pendidik mahupun pelajar. Antaranya, terdapat pelajar yang kurang atau tidak mempunyai kemahiran untuk menggunakan digital platform atau aplikasi e-learning oleh domen 2017. Yang kedua, terdapat pelajar yang kurang selesa dengan kaedah pembelajaran e-learning atau kegelisahan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi oleh Gilead Swan 2017. Yang ketiga, terdapat pelajar yang tidak mempunyai data internet yang mencukupi oleh Sarbestani Muhammadi Afshin Resi 2019. Ada pula pelajar yang tidak mempunyai capaian internet langsung oleh Hamad Mahlan dan Cheng 2020 serta e-kandungan tidak menarik dan tidak dapat mencetuskan minat di kalangan pelajar oleh Yahya 2018. Daripada isu permasalahan yang telah dinyatakan, 3 implikasi utama yang dapat dilihat menjadi cabaran kepada pelajar terapi kecantikan dan spa di Kolej Komuniti Sungai Petani bagi menjalankan e-learning adalah berkaitan dengan tahap pengetahuan pelajar, sikap pelajar dan motivasi pelajar terhadap kesediaan dalam penggunaan e-learning. Secara kesimpulan, berdasarkan hasil kajian lepas, boleh dirumuskan bahawa tahap pengetahuan pelajar, sikap pelajar dan tahap motivasi pelajar merupakan elemen yang penting untuk dikenal pasti dalam kajian terhadap kesedaran dalam penggunaan e-learning. Seterusnya, metodologi kajian. Dalam kajian ini, populasi kajian terdiri daripada pelajar sijil terapi kecantikan dan spa dan diploma terapi kecantikan Kolej Komuniti Sungai Petani pada sesi Jun 2020. Dalam kajian ini, jumlah responden yang telah menjawab soal selidik adalah sebanyak 92 orang iaitu sebanyak 91.1%. Instrumen kajian yang digunakan adalah berbentuk soal selidik yang diadaptasi dan diubah suai daripada kajian Yahya dan Ning 2011 dan terbahagi data yang diperoleh dari skala Likert 5 mata iaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju dan 5 sangat setuju. Berikut merupakan hasil dapatan kajian. Jadual 1 menunjukkan taburan min pengetahuan pelajar terhadap penggunaan e-learning bagi program sijil terapi kecantikan dan spa dan diploma terapi kecantikan. Jadual 1 ini menunjukkan bahawa kesemua 13 item mengenai tahap pengetahuan pelajar terhadap e-learning mempunyai skor min antara 3.75 hingga 4.20. Item 1 iaitu saya mempunyai kemahiran menggunakan e-learning dan item 2 saya selalu menghadapi halangan semasa menggunakan e-learning kerana kekangan pengetahuan menggunakannya mempunyai skor min terendah masing-masing 3.75 dan 3.76. Item 6, saya tahu bahawa banyak bahan pelajaran boleh didapati melalui e-learning dan item 10 selebihnya mempunyai skor min tertinggi masing-masing 4.20 dan di atas 3.77 skor. Jadual 2 menunjukkan taburan min sikap pelajar terhadap penggunaan e-learning bagi program sijil terapi kecantikan dan spa dan diploma terapi kecantikan. Jadual 2 ini menunjukkan skor min bagi tahap sikap pelajar terhadap penggunaan e-learning. Min keseluruhan ialah 3.95 iaitu berada pada tahap tinggi. Item yang memperoleh min tertinggi ialah item 11 iaitu 4.30. Manakala item 2 merupakan item yang paling min rendah iaitu nilai min 3.43. Seterusnya, jadual 3. Taburan min motivasi pelajar terhadap penggunaan e-learning bagi program sijil terapi kecantikan dan spa dan diploma terapi kecantikan. Jadual 3 menunjukkan skor min bagi tahap motivasi pelajar terhadap penggunaan e-learning. Kesemua item mendapat respon yang positif dengan 8 item yang dikemukakan mendapat min keseluruhan ialah 9.93 iaitu berada pada tahap tinggi. Item 5 merupakan item yang paling tinggi nilai min iaitu 4.15.
diikuti dengan item 8 dengan min 3.97. Item 5 merupakan item yang paling rendah nilai min iaitu 3.979 tetapi masih berada pada tahap yang tinggi. Sebagai rumusan, motivasi pelajar terhadap kesediaan dalam penggunaan e-learning adalah tinggi. Seterusnya, jadual 4 menunjukkan min dan sisihan piawai tahap pengetahuan berdasarkan program sijil dan diploma terapi kecantikan. Hipotesis 01 diuji dengan menggunakan kaedah ujian T. Keputusan yang diperoleh dapat dilihat dalam jadual 4. Berdasarkan keputusan kajian, min skor tahap pengetahuan bagi program STK adalah 3.95 adalah lebih rendah daripada min skor tahap pengetahuan bagi program DTK ialah 4.02. Perbezaan ini adalah tidak signifikan memandangkan T sama dengan 0.396. Jadi, hipotesis ini diterima iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap pengetahuan antara program STK dan DTK pada aras keyakinan alfa 0.05. Jadual 5 pula menunjukkan min dan sisihan piawai tahap sikap pelajar berdasarkan program sijil dan diploma terapi kecantikan. Hipotesis 02 juga diuji dengan menggunakan kaedah ujian T. Berdasarkan kepada jadual 5, keputusan kajian mendapati bahawa skor min STK ialah 4.0 adalah lebih baik dan tinggi sedikit sahaja daripada skor min DTK iaitu 3.88. Perbezaan ini adalah tidak signifikan memandangkan T sama dengan 0.396. Oleh itu, hipotesis nal ini diterima iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan sikap pelajar antara STK dan DTK terhadap penggunaan e-learning pada aras keyakinan alfa 0.05. Jadual 6 menunjukkan min dan sisihan piawai tahap motivasi pelajar berdasarkan program sijil dan diploma terapi kecantikan. Hipotesis 03 ini adalah menguji sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara motivasi pelajar berdasarkan program terapi kecantikan. Dalam kajian ini, program adalah terdiri daripada sijil dan diploma. Ujian T telah digunakan untuk menguji sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara motivasi pelajar, sijil terapi kecantikan dan diploma terapi kecantikan. Analisis inferensi mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara motivasi pelajar mengikut pelajar STK dan DTK. Hal ini kerana T adalah bersamaan dengan 0.388. Oleh itu, hipotesis nal ini diterima, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan motivasi pelajar antara pelajar STK dan DTK pada aras keyakinan alfa 0.05. Seterusnya, kita ke bahagian perbincangan. Hasil dapatan persoalan kajian pertama, dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan pelajar sijil terapi kecantikan dan spa dan diploma terapi kecantikan dalam penggunaan e-learning adalah pada tahap yang tinggi. Jelaslah di sini bahawa walaupun pelajar sijil terapi kecantikan dan spa dan diploma terapi kecantikan merupakan kali pertama dengan penggunaan e-learning, maka mereka memahami dengan tujuan penggunaan e-learning. Secara rumusan, tahap pengetahuan pelajar STK dan DTK terhadap kesediaan dalam penggunaan e-learning adalah tinggi. Pelajar mengetahui akan kepentingan e-learning dalam pelaksanaan PDP seperti yang pertama, pelajar tahu bahawa banyak bahan pembelajaran boleh didapati melalui e-learning kerana semua nota dan tugasan boleh dimuat naik dengan mudah oleh pensyarah dan mudah diakses oleh pelajar. Pelajar juga tahu bahawa e-learning merupakan satu keperluan pada masa kini kerana dengan penularan pandemik COVID-19, kelas secara bersemuka tidak dapat dijalankan. Pelajar juga sedar bahawa e-learning mempunyai banyak kelebihan seperti mudah untuk mengakses bahan nota yang dimuat naik oleh pensyarah, menjimatkan kos kerana tidak perlu mencetak tugasan untuk dihantar dan dapat meningkatkan kemahiran ICT kerana menggunakan digital platform untuk PDP. Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan tahap sikap pelajar terhadap penggunaan e-learning berada pada tahap yang tinggi. Berdasarkan min keseluruhan yang tinggi, dapat dirumuskan bahawa pelajar STK dan DTK di Kolej Komuniti Sungai Petani ini mempunyai sikap selalu ingin mencuba menggunakan e-learning untuk mendapatkan nota dan bahan-bahan pembelajaran lain kerana majoriti pensyarah telah menggunakan platform yang sama untuk e-learning. Pelajar juga sentiasa mengambil peluang
dalam pembelajaran melalui e-learning, iaitu mereka sentiasa bersedia untuk menggunakan e-learning pada bila-bila masa. Kemudian, dapatan kajian mendapati tahap motivasi pelajar terhadap penggunaan e-learning berada pada tahap yang tinggi. Pelajar berpendapat bahawa mereka mempunyai motivasi terhadap penggunaan e-learning kerana mendapat galakan daripada pensyarah untuk menggunakan e-learning, bahawa pensyarah akan menunjuk ajar bagaimana untuk menggunakan platform Google Classroom pada awal sesi untuk menghantar tugasan dan mendapatkan bahan nota. Yang kedua, pelajar merasakan e-learning menjimatkan kos kerana semua tugasan boleh dimuat naik di Google Classroom dan pelajar tidak perlu lagi untuk mencetak dan menghantar tugasan secara dalam bentuk salinan kertas. Yang ketiga, pelajar mendapat galakan daripada pihak pentadbiran kolej untuk menggunakan e-learning kerana akses Wi-Fi telah disediakan oleh kolej bagi pelajar yang menghadapi masalah tidak mempunyai data internet yang mencukupi atau langsung tidak mempunyai capaian internet di asrama atau di rumah. Bagi persoalan kajian keempat, hasil kajian mendapati tiada perbezaan yang ketara bagi tahap pengetahuan, sikap dan motivasi pelajar terhadap penggunaan e-learning antara pelajar STK dan DTK. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan pelajar sudah bersedia dari segi pengetahuan, sikap dan motivasi terhadap penggunaan e-learning. Dengan adanya persediaan ini, maka pelajar tidak mempunyai sebarang masalah terhadap penggunaan e-learning yang dilaksanakan oleh pensyarah STK dan DTK seperti yang dinyatakan dalam kajian lepas daripada Abdul Manaf 2015, Domen 2017, Ibrahim 2016 dan Lapamu dan Mahmud 2018. Ketiga-tiga elemen pengetahuan, sikap dan motivasi ini adalah elemen penting dalam penggunaan e-learning. Melalui kajian ini, objektif-objektif yang telah ditetapkan oleh pengkaji iaitu mengenal pasti kesediaan pelajar yang mengambil kursus STK dan DTK dari segi tahap pengetahuan, sikap dan tahap motivasi dalam kesediaan penggunaan e-learning telah tercapai. Kesimpulannya, gabungan ketiga-tiga faktor ini telah memberi kesan yang positif yang jelas terhadap motivasi pelajar dalam kesediaan penggunaan e-learning. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahawa pelajar KKSP yang mengambil kursus STK dan DTK adalah bersedia untuk penggunaan e-learning. Kajian perlu diteruskan pada masa akan datang bagi melihat kesediaan pensyarah kolej komuniti terhadap penggunaan e-learning atau pembelajaran teradun atau blended learning atau hybrid learning dan juga bagaimana pensyarah menggunakan aplikasi atau platform e-learning serta jenis pendekatan pembelajaran yang digunakan. Sekian, terima kasih.